Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hairul Faizal bin Abdul Latif, penuntut di OUM. Saya mengambil ijazah Medical and Health Science lah. Tajuk ni adalah untuk pembentangan kes di bawah NBCP 2626 Clinical Practice Trauma and Emergency Care lah. Untuk tahun ini adalah September 2020. Pembentangan kes ini saya ambil daripada Hospital Bukit Mentajam lah. Kalau ikut, saya ambil kes ni daripada Hospital Bukit Mentajam, tempat saya posting. Tugas bersama dengan pakar kita, Dr. Eliana. Dan kes ni saya bincangkan bersama Dr. Eliana lah. Okey, untuk perkara pertama adalah mengenai informasi pesakit lah. Nama pesakit saya terpaksa rahsiakan untuk menjaga confidential. Okey, kita akan kenalkan pesakit ni sebagai JT lah. Seorang perempuan Melayu berumur 54 tahun, warga negara Malaysia lah. Mempunyai sejarah penyakit diabetik dan hypertension. Tiada alergik lah, tiada alergik ubatan. Apabila kita melakukan TRAIS di first primary survey, kita dapati dia tak ada lah masalah. Dengan keadaan COVID sekarang ni, kita terpaksa melalui beberapa proses perjalanan. Kita terpaksa melakukan pemeriksaan untuk COVID dahulu. Saringan awal adalah COVID. Jika pesakit itu tidak memerlukan sebarang kecemasan. Maksudnya kecemasan yang bila dia nak masuk ke dalam kecemasan, melakukan beberapa soalan dahulu. Kita tanya adakah beliau datang daripada tempat yang berasal daripada kes-kes COVID ataupun tidak lah. Itu adalah di peringkat awal. Maksudnya selepas tu kita akan pergi ke secondary survey lah. Pesakit ni datang sendiri. Dia datang sendiri ke kecemasan pada 24 November 2020, lebih kurang dalam pukul 7.34 pagi lah. Dia datang sendiri menaiki kereta, mengadu sakit dada dan kurang selesa di bahagian dada. Setelah diberitahu begitu, kita terus masukkan beliau ke dalam zon merah lah. Masuk ke dalam bahagian zon merah, tempatkan di katil zon merah lah, dan melakukan segeralah. Untuk minggu itu saya menjaga zon merah dan saya mendapat kes inilah. Okey. History, kalau ikut daripada sejarah yang kita tanya daripada pesakit ni, dia dah mengalami sakit ni lebih kurang 3 hari sebelum lah. 3 hari sebelum dia datang ke hospital. Tapi sebelum tu dia datang ke klinik Bukit Minyak untuk sakit. Tapi bila cek tak ada apa-apa. Doktor kata tak ada apa-apa di klinik kesihatan Bukit Minyak. Dan kali ini dia datang terus ke hospital BM ataupun hospital Bukit Mentajam, dan memberitahu kita benda ni dah berlaku selama 3 hari sebelum ni. Tapi dia hilang. Tapi hari ni dia kata terlampau sakit di bahagian dada belah kiri. Dia juga mengalami pening dan letih. Badannya menjadi tidak bermaya dan rasa macam tak larat. Mungkin ni, dan kita dapati sebelum ni dia cuma ada penyakit yang kita tahu, dia ada penyakit darah tinggi dan kencing manis sahaja, dan compliant. Dia sentiasa makan ubat tanpa putus. Masa dia datang ke hospital pun dia tak bawa lah ubat, tapi dia dah makan sebelum sampai. Dia on oral hyperglycemic agent lah, OHA. Okay. Lepas tu history, dia masih lagi boleh bergerak, buat kerja rumah, masih aktif daily living lah. Maksudnya tidak merokok, tinggal bersama anak lelaki lah. Sejarah keluarga, dia mengatakan bahawa ayah mengalami diabetik mellitus, dan ibu dan ayah mempunyai hypertension juga. Sejarah mengenai jantung, tiada siapa yang ada sejarah jantung di dalam keluarga beliau lah.
current medication, beliau tak bawa contoh masa datang ke klinik, tapi bila ni kita pastikan anak dia balik untuk ambil, tapi saya tak dapat untuk dapatkan ubat dia selepas tu kerana lama anak dia tak sampai-sampai. Okey. Lepas tu kita ambil vital sign sekali lagi. Pada vital sign kita dapat temperature dia 36.5 dan BP 128 bawah 75 lah. Sistolik dia dengan diastolik dia. Okey, PAS sebanyak 166 per minit. Agak laju lah bagi orang biasa. Kalau dalam keadaan normal biasa sepatutnya PAS lebih kurang bawah daripada 100 lah. Ini PAS dia hampir 166 per minit lah. Laju lah. Pernafasan respiratory dia 16 per minit lah pergerakan dada, tapi tidak menggunakan otot bahagian bawah lah. Okay. Lepas tu SpO2 dia 98% di bawah room air ataupun suhu bilik. Pain score daripada 10 yang kita tanya, dia kata 5/10 lah kesakitan yang dia alami. Okay. Lepas tu kita melakukan ujian ECG. Pada ECG kita dapati berlaku beberapa changes lah di beberapa bahagian yang menunjukkan dia mempunyai ECG yang terdapat rhythm regular dan irregular. Maksudnya ada P QRS dan kadang-kadang tiada P QRS. Maksudnya terlampau laju. Lepas tu QRS present tapi narrow lah. Maksudnya dia menyempit ruang QRS tu menyempit. P wave dia mengalami poor R wave progress lah. Maksudnya sekejap ada, sekejap tak ada, kejap nampak, kejap tidak. Okey, lepas tu PR interval dia missing P, unable to count lah. Maksudnya kita tak boleh nak agak, kita cuma nampak QRS. Kita mengira adalah mengikut QRS lah. Okay. Ujian yang kita lakukan yang pada peringkat awal adalah full blood count untuk melihat adakah infection yang terdapat pada pesakit yang menyebabkan dia berlaku macam gitulah. Disebabkan itu, adakah dia menjadi tidak larat. Lepas tu kita melakukan FBS lah. FBS yang kita dapat adalah 7.4 daripada pesakit lah. RBS pesakit, random blood sugar, yang menunjukkan 7.4. Tidaklah menunjukkan dia tu hypo atau apa-apa yang mengalami simptom pening ni lah. Setelah kita lakukan, dan full blood count dia pun adalah normal lah. Kalau mengikut daripada bacaan, tidak mengalami sebarang perubahan. Okey, lepas tu kita melakukan ujian renal profile, liver function test dan cardiac enzyme. Cardiac enzyme ni kita lakukan untuk melihat pada otot jantung adakah dia mengalami kelukaan atau tidak. Kalau ikut daripada REN ni, dia tak menunjukkan sebarang masalah sangat pada jantungnya. Tak nampak ada kecederaan kepada jantungnya lah. Okey, liver function test. Okey, lepas tu kita lakukan ABG lah. Pada ABG ni dia ada menunjukkan sedikit perubahan dan doktor mengatakan kadar oksigennya adalah menunjukkan kurang sedikit lah untuk masuk. Okey. Pemeriksaan fizikal dan penemuan pada dada, tiada sebarang luka, tiada sebarang bengkak. Kita takut ada masalah. Kita lakukan pada setiap pasien kita lakukan IPPA lah, inspection, palpitation dan percussion dan auscultation. Okey, apabila kita melihat daripada pemerhatian kita tengok tak ada luka, tak ada lebam, bruise ke apa untuk melihat. Takut ada kecederaan pada dada yang menyebabkan jantung dia menjadi susah untuk bernafas dan terlampau laju lah. Okey. Palpitation kita ikutkan sebagai tiada kepatahan, tiada chest. Lepas tu chest spring dia mengalami negatif lah, tiada masalah pada chest spring. Okey. Lepas tu percussion, normal sound, no hyper resonant sound dan no downers sound. Maksudnya normal lah pada dada, jantung dia, paru-paru dia. Okey. Lepas tu auscultasi, tiada wheezing, normal A-entry, tiada basal crack. Kita mengelakkan dia, kita untuk different diagnosis dia adalah mungkin APO, tapi tiada basal crack, mungkin tiada APO lah. Okey, selepas tu kita lakukan pemeriksaan pada cardiovascular system. Overall patient pin tiada masalah, good CRT lah. Capillary refill time under 2 second lah, di bawah 2 second, no sign of hypoperfusion. Maksudnya dia punya pergerakan darah semua okey lah. Okey, auscultation 2
rhythm, no murmur lah. Tiada murmur di dalam bunyi bahagian jantung. No muffled heart sound lah. Kita tak dengar bunyi yang pelik pada bahagian jantung. Okay. Lepas tu kita lakukan palpitation di bahagian tu. Pulse palpate. Kita rasa pada pulse, good pulse rate, good pulse volume lah. Tiada masalah jantung. Okay. Abdomen inspection, no obvious abrasion. Abdomen dia tak ada laceration wound seen. Palpitation soft, no tender pada abdomen. Percussion pun normal. Okay, auscultation, normal bowel sound under 3 minit. Visual liver, kita ukur hati dia pun tiada. Kita pegang tak adalah kebengkakan pada hati. Okay, anggota atas kita cek tak ada sebarang kepatahan. ROM dia boleh menggerakkan tangan dia secara normal lah. Maksudnya dia boleh angkat tangan dia, tiada luka, tiada sebarang ke-abnormality. Lepas tu kita papit, tiada sebarang kebengkakan lah pada anggota atas. Begitu juga sama juga seperti di anggota bawah dia lah. Tiada kecederaan, tiada ROM pun full, tiada odema dirasa bawah 3 second lah bila kita tekan pada capillary refill. Okay. Lepas tu pada CNS ataupun Central Nervous System lah, saraf, mental status dia 15/15. Apa yang kita tanya dia akan jawab dengan baik lah. Maksudnya dia punya mental status dia okey. Okey. Apa yang kita nak tahu adalah tentang apa yang jadi padanya adalah yang kita dapat lihat adalah atrial fibrillation. Kalau ikut daripada pesakit ni, yang kita dapat ketahui adalah atrial fibrillation yang dapatnya. Dia ada membezakan atrial fibrillation dengan atrial flutter. Atrial flutter dia mengikut apa ujian yang kita lakukan adalah ujian ECG lah. Itu adalah ujian ECG yang kita lakukan pada pesakit, yang kita nampak beza antara AF ataupun atrial flutter. Dua keadaan yang berbeza. Atrial flutter dia akan menunjukkan pada ECG adalah bentuk gergaji. Tapi pada atrial fibrillation dia melalui berbentuk terlampau laju sehinggakan pergerakannya tu dia ke atas. Dia bukan macam atrial flutter macam gigi, gergaji. Okey. Apa dia atrial fibrillation ni? Ia satu keadaan di mana jantung itu berdenyut dalam keadaan tidak teratur. Maksudnya di bahagian atrium berdenyut dan sekali dia bergerak terlampau laju, di mana terlalu cepat hingga dikatakan sebagai bergetar. Dia bukan berdenyut, tapi dia hanya bergegar macam tu. Okey. Pada jantung normal, tapi dia kalau ikut dalam makcik ni, dia mengalami 166 per minit lah. Dan kalau ikut manusia biasa, jantung normal berdenyut adalah sebanyak 60 hingga ke 100 per minit sahaja. AF ni menjadi cepat menyebabkan ia tidak teratur lebih daripada 100 per minit. Dalam masa 1 minit dia bergerak lebih daripada 100. Apa yang akan terjadi apabila jantung ni bergerak terlampau laju? Kalau kita kena tahu anatomi jantung terlebih dahulu, di mana jantung ini terbahagi kepada 4 septum. Atrium ada 2 bahagian dan ventricle ada 2 bahagian. Apa yang terjadi di bahagian jantung normal? Apabila jantung normal dia mengeluarkan SA node, maksudnya impas daripada SA node yang dikeluarkan terus ke AV node, dan daripada AV node dia akan ke bundle of branch. Maksudnya untuk pergerakan jantung tu dia akan teratur daripada SA node. Maksudnya di bahagian atrium dia akan berdenyut dahulu, lepas tu baru dia akan berdenyut di bahagian ventricle. Maksudnya macam itulah. Tersebut akan mengaktifkan denyut jantung di bahagian atrial dan ventricular. Maksudnya bergerak serentak. Jangan kita bayangkan dia pump, maksudnya dia bergerak sekali. Masuk darah, keluar dan keluar ke seluruh tubuh badan. Tapi apabila berlaku di atrial fibrillation ni pula adalah impas yang tidak diketahui daripada mana. Maksudnya impas tu boleh berlaku di mana-mana di bahagian atrium. Dia menyebabkan impas tu terlampau banyak dan jantung tu bergerak terlampau laju. Apabila impas tu keluar daripada sini, daripada sini dia akan keluar. Maksudnya dia akan bergerak. Maksudnya kalau ikut jantung normal dia akan keluar daripada satu bahagian saja, SA node. Tapi impas yang untuk AF dia keluar daripada macam-macam tempat. Yang tu dia menyebabkan getaran sahaja pada jantung. Okey. Contoh, dalam keadaan normal, heartbeat dia selalunya dia akan jadi biasa, P dan macam QRS dan V.
Okey. Tapi dalam keadaan AF ni dia akan jadi kadang-kadang ada P, QRS komplit, dia tak ada P, ada QRS balik. Dia laju. Okey. Macam itulah bacaan di ECG. Keadaan jantung bergerak cepat ni akan menyebabkan dia ada berbagai-bagai masalah yang akan disebabkan apabila jantung ni bergerak terlampau cepat. Contohnya, satu perkara yang kita takut di dalam AF ni adalah stroke. Sebab jantung tu bergerak terlampau laju sehingga kan darah tu tak sempat dikeluarkan. Maksudnya tak sempat dikeluarkan, dia berkumpul dan dia menjadi beku. Bila dia menjadi beku di dalam darah tu apabila jantung tu pump sekali lagi, dia akan mengeluarkan darah beku tu masuk ke dalam salur darah dan menyebabkan beberapa salur darah akan tersumbat lah. Contohnya, dia boleh naik ke bahagian ke otak. Bila naik ke bahagian otak, dia akan menyebabkan CVA ataupun Cerebral Vascular Accident, stroke ataupun stroke lah. Kita melihat dah di mana dia boleh menjadi di bahagian jantung juga apabila dia masuk ke dalam laluan salur darah jantung. Bila tersumbat, dia akan menjadikan MI ataupun sebarang masalah pada jantung lah. Itu adalah contoh yang kita takut jadi kepada orang yang stroke. Okay, kejadian ni juga boleh mengganggu jantung di mana ia akan boleh tiba-tiba bila dia terlampau laju, dia akan terhenti tiba-tiba. Maksudnya heart attack tiba-tiba lah, dia akan berhenti. Dia terlampau laju dan menyebabkan ia berhenti. Okay, kejadian seperti ini dia boleh berlaku kepada selalunya AF ni di dalam dunia mengikut kajian selalunya terjadi kepada lelaki berbanding wanita. Selalunya umur lebih kurang 50 tahun ke atas. Kebiasaannya lah, jarang berlaku kepada orang yang di bahagian bawah. Kecuali untuk orang muda selalunya kita tak pasti. Kalau mengikut kajian ni, kurang orang muda yang berlaku AF. Tapi ada kemungkinan. Okay, tanda-tanda. Selalunya tanda-tanda AF ni adalah nombor satu. Apa yang makcik tu rasa adalah palpitasi. Dia akan rasa jantung di dalam dada ni bergegar. Memang dia akan rasa. Bila kita pegang pun mungkin, tapi kita tak susah nak rasa lah sebab dia rasa, sebab dia bergegar. Okay, lepas tu dia akan sesak nafas lah. Dia akan tarik nafas secara pendek lah. Okay, untuk mendapatkan oksigen. Lepas tu badan akan menjadi lemah. Sebab oksigen yang di darah yang keluar tu bukan, dia tak sampai kepada organ-organ yang terdapat dalam tubuh lah. Okay, selepas tu dia akan mengalami sakit dada. Okay, lepas tu pengsan lah. Dia boleh berlaku juga pengsan, di mana pesakit boleh pengsan dan pening lah, seperti makcik tu datang tadi. Makcik tu tak pengsan tapi pening. Dia mengalami pening, sakit dada dan lemah badan. Okay, faktor risiko AF ni adalah selalunya biasalah usia. Macam tadi, usia adalah atas daripada 50 tahun. Okay, sejarah penyakit jantung. Tapi untuk makcik tu tiada sejarah penyakit jantung pada dia ataupun keluarga. Mungkin ini adalah kali pertama. Okay, tekanan darah tinggi. Makcik tu ada darah tinggi. Masalah penyakit lain seperti thyroid apnea, metabolic syndrome, diabetic hypertension, kerosakan buah pinggang dan penyakit paru-paru. Okay, rawatan selalunya kita mengikut kepada masalah yang dihadapi. Kalau dia menghadapi masalah dengan ritma jantung, kita akan betulkan dengan ritma jantung tersebut lah. Dan ubatan-ubatan lain yang akan membantu seperti beta blocker ataupun ACE inhibitor, mengikut keadaan jantung itu. Apa yang berlaku kepada pesakit tersebut, kita rawat mengikut keadaan pesakit. Okay, dengan itu saya rasa dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian anda semua. Setakat itu sahaja boleh saya terangkan tentang atrial fibrillation. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum.